Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Untuk hari ini kita teruskan lagi sesi PDPR kita untuk kemahiran menulis dan membaca bagi hari Selasa 3 Ogos 2021. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh untuk hari ini, cikgu minta untuk kamu buka muka surat 66 untuk sama-sama mengikuti sesi PDPR untuk hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, elok rasanya cikgu kenalkan dahulu kepada kamu semua objektif pembelajaran untuk hari ini. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran hari ini ialah baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran pada pagi ini ialah murid dapat menulis perkataan dan frasa bagi membina perenggan karangan dengan tepat dan betul. Di mana fokus kita pada pagi ini ialah menulis perenggan karangan. Kamu boleh lihat pada muka surat 66, buku teks jilid 1, untuk sama-sama kamu buat karangan bersama dengan cikgu yang bertajuk Sedapnya Amplang. Apa yang apa yang dinamakan amplang? Cikgu ceritakan sikit. Amplang tu makanan berasaskan kepada isi ikan. Jika dahulu cikgu duduk mengajar di Sarawak, cikgu selalu makan amplang. Dijual di sepadan Sabah Sarawak. Cikgu duduk Sarawak, di Limbang, di Sepitang Sabah, selalu cikgu makan amplang. Amplang ni seperti keropok dan rasanya sangat sedap lah. Isinya rasanya isi daripada isi ikan dan dijual di sana sepaket hanya RM5. Jika kita beli sambil-sambil berbual dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan, bolehlah makan amplang tu. Sedap amplang. Di sini cikgu belum jumpa lagi. Cikgu rasa kalau ada di musim perayaan, cikgu pernah nampak di bazar-bazar Ramadan. Tapi untuk tahun ni tahun ni cikgu tak jumpa. Tapi kalau kamu berpeluang merasai amplang, ianya sangat sedap. Cikgu kongsikan sini, ianya sangat sedap. Baiklah, seterusnya untuk kriteria kejayaan pula.
Untuk kriteria kejayaan, murid berupaya menulis perkataan dan frasa bagi membina perenggan karangan dengan tepat dan betul. Jadi, jika kamu dapat menulis perkataan dan frasa untuk membina perenggan karangan pada hari ini, jadi tercapailah objektif kita untuk hari ini. Baiklah, kita terus kepada cara kita menulis karangan mengenai sedapnya amplang. Baiklah, Selasa kemahiran menulis 3 Ogos. Seperti biasa, cikgu nak kamu tulis tajuknya dahulu. Sedapnya amplang. Sedapnya amplang. Okey. Bagaimana kita nak tulis karangan? Seperti biasa, langkah satu baris. Di tepi untuk perenggan yang pertama, kita hanya lihat muka surat 66. Untuk perenggan yang pertama, kamu hanya perlu salin sahaja di sini. Cikgu akan salin di sini ya. Perenggan pertama hendaklah rapat ke tepi. Raisin dan keluarganya. Tak perlu rangka. Kalau perenggan yang pertama tak perlu langkah, hanya buat di baris yang kedua. Ini rapat juga. Baiklah murid-murid, selesai perenggan yang pertama. Kita lihat sama-sama perenggan yang pertama seperti yang cikgu cakap. Rapatkan ke tepi. Pastikan penggunaan tanda baca yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Rahisin dan keluarganya, R sini huruf besar, Rahisin dan keluarganya pulang ke Sabah. Sabah ni S merupakan kata nama khas Sabah dan titik. Selepas titik perlukan huruf besar semula. Nenek Rahisin huruf besar disebabkan ia kata nama khas menghidangkan makanan tradisional masyarakat Sabah. Satu koma, iaitu amplang. Titik. Selepas itu perlukan huruf besar. Selepas titik, Nenek Rahisin menerangkan cara-cara untuk membuat amplang. Ini
merupakan perenggan yang pertama. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan kepada perenggan yang kedua. Untuk perenggan yang kedua, cikgu minta untuk kamu langkah satu balik di sini dan seterusnya jarakkan, kalau di dalam buku penulisan nanti, jarakkan satu jari. Tapi di papan putih ni cikgu jarakkan 3 jari lah. Untuk kamu di buku penulisan jarakkan 3 jari dari garisan tepi. Okey, kita akan buat perenggan yang kedua. Mula-mula sediakan bahan berikut. Titik. Okey. Mula-mula sediakan bahan-bahan berikut. Okey, selepas itu titik, kita sambung semula. 300 gram ikan tenggiri. Muat di sini. Jika kamu lihat di sini, baris yang pertama jarak dari garisan tepi, baris yang kedua rapatkan, tak perlu langkah satu baris. 300 gram ikan tenggiri. Lepas tu tanda koma. 280 gram tepung ubi. Tanda koma. 20 gram tepung gandum. Tanda koma. 1 biji telur. Koma. 30 mililiter minyak masak. Tanda koma. 5 ulas bawang putih yang dikisar. Tanda koma. Sedikit garam dan gula. Secubit lah. Secubit garam dan gula, koma. Dan yang terakhir, dan serbuk perasa. Yang dimerhati. Ini merupakan perenggan kedua. Kita baca sama-sama. Mula-mula sediakan bahan-bahan berikut.
tanda titik, 300 gram ikan tenggiri, tanda koma, 280 gram tepung ubi, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur, 30 ml minyak masak, 5 ulas bawang putih yang dikisar, secubit garam dan gula, dan serbuk perasa yang dibenarkan. Okey, selesai 2 perenggan karangan. Seterusnya kita pergi ke perenggan yang ketiga. Okey, disebabkan cikgu tak cukup tempat, cikgu akan padam kepada perenggan yang pertama ini ya. Untuk perenggan yang ketiga, sama juga seperti perenggan yang kedua, perlukan jarak. Jika kamu dah buat dalam buku penulisan nanti, perlu jarak 1 jari dari garisan tepi. Tapi di sini cikgu buat 3 jari lah untuk nampak lebih jauh daripada garisan tepi. Okey, seterusnya kita terus pada perenggan yang ketiga. Gaulkan bahan-bahan tersebut dengan air, tepung gandum, dan tepung ubi. Titik. Okey, seterusnya gaulkan bahan-bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Kemudian kita akan tambah sikit kata penanda bacaan. Kemudian jadikan dough berbentuk berbola. Okey, dough tu ialah gaulan kesemua bahan-bahan tadi bersama dengan tepung gandum dan tepung ubi. Kemudian jadikan dalam bentuk berbola seperti fishball. Tapi kita jadikan amplang ni dalam gaulan sebatian tadi dalam bentuk berbola. Kemudian jadikan dough berbentuk bola. Selepas itu, selepas itu berbola tersebut perlu direbus dan dikeringkan. Titik. Ini merupakan perenggan ketiga. Kita akan baca sama-sama. Gaulkan bahan-bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Kemudian jadikan dough berbentuk berbola. Selepas itu, berbola tersebut perlu direbus dan dikeringkan. Selesai untuk perenggan ketiga. Okey, kita sambung pada perenggan yang keempat. Langkah satu baris, darabkan pada tepi 1 jari untuk kamu dan 3 jari untuk cikgu. Okey, seterusnya akhir
terakhir sekali, tanda koma, berbola yang telah dikeringkan bolehlah digoreng. Selepas selesai digoreng, bolehlah makan. Bolehlah makan amplang tersebut selepas selesai digoreng. Bolehlah makan amplang tersebut panas-panas. Okey, selesai 3 perenggan. Perenggan yang keempat ataupun perenggan yang terakhir. Kita baca sekali lagi. Akhir sekali berbola yang telah dikeringkan bolehlah digoreng. Selepas selesai digoreng, bolehlah makan amplang tersebut panas-panas. Okey, selesai untuk perenggan karangan kita pada pagi ini. Kita hanya buat 1, 2, 3, 4 perenggan sahaja. Kamu boleh buat dalam buku penulisan. Itu sahaja untuk kemahiran menulis kita pada pagi ini. Seperti biasa, selepas selesai karangan tersebut, ibu bapa atau penjaga hendaklah mengambil sekeping gambar untuk dihantar kepada cikgu bagi direkodkan pentaksiran bilik darjah untuk hari ini. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan yang diberi dan dapat menulis dengan baik. Perenggan karangan pada hari ini hanya 4 perenggan sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.